Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni tersesat dalam kebatilan gerakan Ish oleh Ahmad Ikram Muhammad Nur. Kita bicara dah kritikan terhadap pengislamisasian New Age ni. Dan beberapa perkara kita telah kritik, termasuklah yoga, meditasi, astral projection. Macam-macam lah kita kritik dah sikit, bicara dah. Kita nak bicara ni kritikan terhadap hipnosis. Jenis macam pukar atau hipnosis. Amalan memukau seseorang sudah berlaku sejak dari dahulu lagi seperti diamalkan dalam tamadun Cina dan Mesir kuno dahulu dah. Di India pula amalan hipnosis ini digunakan di kalangan guru dan yogi Hindu bagi tujuan perubatan. Dia kata matlamat itu tujuan perubatan, dia pukau dah. Amalan ini direkodkan dilakukan di dalam kuil-kuil Hindu pada suatu ketika dahulu, sama ada mereka akan dihipnotik, dipukau, atau akan bermalam di kuil untuk menjalani meditasi yang dalam sehingga membawa pengalaman berkomunikasi dengan dewa Hindu lah. Siapa tahu itulah. Jika dilihat pada asal-usul kepada amalan ini, jelas ia merupakan amalan spiritual asing yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Yang sampai kepada kita mungkin berusia yang telah disistematikkan dan dimodernkan oleh gerakan New Age seperti Richard Bandler ke dalam bentuk Neuro-Linguistic Programming NLP dah. Jadi NLP ni guna hipnosis lah pokok dah. Neuro-Linguistic Programming, mamalah motivator Malaysia ni belajar daripada putih ni lah. Richard Bandler dan John Grinder pada asalnya hendak melakukan kajian tentang kesempurnaan komunikasi. Mereka merasa pelik kerana kenapa terdapat individu-individu yang dengan hanya menggunakan kaedah berkomunikasi sahaja dapat menyembuhkan pesakit yang punya penyakit yang tidak berjaya disembuhkan oleh pakar psikologi yang lain lah. Kajian asal mereka adalah terhadap 3 orang tokoh pengamal hipnosis, iaitu Virginia Satir, Fritz Perls dan Milton H. Erickson. Lihat Bandler, Richard Grinder, John Prox into Princess, Neuro-Linguistic Programming, Real People Press, Mob Utah, halaman 8. Mereka ini dipercayai dapat menyembuhkan pesakit dengan cepat dengan hanya menggunakan keadaan berinteraksi melalui komunikasi atau sentuhan sahaja. Bom lah kita kata dah. Jika kita perhatikan apa yang dikaji oleh mereka ini adalah salah satu bentuk sihir dalam ucapan atau komunikasi yang menghipnosis seseorang, memukau seseorang. Hal ini Nabi Muhammad SAW telah mengkhabar kepada kita pada zaman Rasulullah SAW telah datang 2 orang lelaki dari timur. Dan mereka memberi ucapan sehingga orang ramai tercengang dengan syarahan memukau mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dari ucapan itu terdapat sihir atau beberapa ucapan adalah sihir. Sahih Bukhari nombor 5767. Begitu juga jika dilihat kepada pengamalan hipnosis seperti teknik past life regression dan timeline terapi mempunyai pengaruh kepercayaan hukum karma di dalam agama Hindu dan Buddha. Caranya adalah seorang itu akan dihipnotik dan mengembalikannya ke memori masa lalu untuk memperbaiki kesilapan lalu kerana ia memberi kesan pada kehidupan sekarang. Bukan sekadar dipukar, dia yogi kembali kepada memori lama masa lalu dah. Teknik ini telah pun diamalkan oleh seorang tokoh Hindu, Patanjali, yang merupakan tokoh yang mensistematikkan yoga dan menulis kitab Yoga Sutra. Beliau menamakan teknik ini sebagai Pratiprasa. Pratiprasa. Kembali ke masa lampau. Hipnotik, pukau, pergi ke masa lampau. Teknik timeline terapi pula mengajarkan seorang untuk menulis semula masa lampau dan melakar masa depan mereka. Ini teknik timeline terapi ni. Lukis masa lampau, lakar masa depan. Perlu diingatkan kembali pengalaman lepas terutama yang tragis dan menyebabkan trauma kerana memori itu akan dibuang dan digantikan dengan memori baik melalui cara hipnotik. Cara pukau lah. Selain itu, antara teknik lain dalam hipnosis adalah dream surfing dan dream analysis. Teknik ini mendakwa penggunaan mimpi sebagai salah satu kaedah untuk mengetahui alamat apakah sepatutnya seorang itu perlu dilakukan sebenarnya pada hari-hari berikutnya. Dengan kata lain, ia boleh dikatakan sebagai teknik menilik nasib melalui mimpi dia.
Telik nasib malam mimpi. Bukan telik nasib saja, malam mimpi pula. Amalan-amalan ini jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Pertama, hipnosis adalah amalan spiritual asing yang dilakukan oleh pengamal kebatinan yang diguna secara meluas oleh yogi Hindu dah. Tok guru Hindu lah, tok lebah dia. Tok guru dia lah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Riwayat Abu Daud nombor 4031. Kedua, hipnosis, past life regression dan timeline travel. Menyanggahi rukun iman ke-6 qada dan qadar. Dalam Islam tidak ada konsep reinkarnasi perpindahan roh untuk mengetahui hidupan kita yang lalu, apatah lagi untuk perbaiki kesalahan-kesalahan lampau dengan teknik hipnosis. Nak pergi ke masa lampau ke apa dah. Untuk mendapat kehidupan yang baik pada masa sekarang tak ada dah. Pergi masa lampau untuk baiki, pergi bawa balik semula ke masa ni, tak ada. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sungguhnya Tuhanku berfirman, Ya Muhammad, sesungguhnya aku jika mentakdirkan suatu ketentuan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menolaknya. Sahih Muslim nombor 2889. Dan benda Allah dah takdir dah, qada dan qadar, maka tidak akan berubah lah. Pergi ke masa lampau kau macam mana, tak boleh dah. Tak boleh kita nak pergi back to the future kau, pergi ke masa dah lampau, pergi ke masa depan pula, tak ada. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sahih Muslim nombor 34. Jika akarnya sudah jelas menyimpan dari ajaran Islam, maka rantainya juga akan menghasilkan masalah dan kemudaratan yang bermacam-macam lagi. Di Malaysia, teknik hipnosis agak terkenal dilakukan oleh sebahagian perawatan alternatif dan turut dipromosikan secara meluas di media sosialnya. Begitu juga dengan teknik Neuro Linguistic Programming, NLP. Neuro Linguistic Programming yang lahir dari Sulby Hypnosis. Ada bertulis Sulby Hypnosis. Ini juga berlega-lega di Malaysia dan hal itu perlu diperhalusi agar elemen-elemen yang mengancam akidah dan iman umat Islam ini perlu dihakis serta dibuang dari diamalkan. Di Malaysia, antara tokoh yang pakar mengkaji masalah hipnosis ialah Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq Al-Khalidi yang merupakan ahli panel pakar tasawuf JAKIM. Dia panel pakar tasawuf ni, Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq Khalidi. Dr. Mahyudin bin Ismail pensyarah Universiti Malaysia Pahang yang menulis kertas kerja bertajuk hipnosis dan kesannya kepada akidah. Dia orang tasawuf ni, tapi dia hipnosis ni tak setuju juga. Antara ulama antarabangsa yang pernah memberi pandangan berkenaan NLP ni, Neuro Linguistic Programming ni, NLP ni adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ketika memberikan fatwa tentang program ini, katanya, Neuro Linguistic Programming NLP membasuh otak orang Islam dan mengajarkannya pemikiran di bawah sedar, minda bawah sedar, minda separuh sedar, bawah sedar, tu ada istilah dia. Dan kemudiannya pemikiran sedar setelah itu dah. Lepas tu pemikiran sedar pula dah. Maksudnya pemikiran ini adalah bahawa kewujudan ini adalah suatu kewujudan. Tidak ada Tuhan dan penyembah. Tiada pencipta dan makhluk. Tu masalah ni lah. Dia Allah ni, dia buat pemikiran, biar jadi pemikiran bawah sedar, sehingga kita bergabung dengan alam tu, universe tu, seolah bergabung Tuhan lah. Ada masalah dah. Tidak ada Tuhan, tidak ada penyembah, tidak ada pencipta dan makhluk. Di situlah adanya wahdatul wujud. Perasa wahdatul wujud. Sebab itu tasawuf yang mengamalkan keadaan meditasi, yoga, dah. Dia guna pemikiran bawah sedar ni, LMP ni kan, basuh otak dia apa dah. Dia cara brainwash ni, sehingga kan dia berasa dia ni bersatu dengan Tuhan, wahdatul wujud. Ia adalah ideologi lama yang dibawa oleh penyeru wahdatul wujud sebenarnya. Cumanya dia guna teknik moden. Sebenarnya wahdatul wujud tu lah. Termasuklah dalam dunia Islam ke, masuk ke dunia barat ke, dunia apa-apa. Konsep tu titisan Tuhan, ataupun titisan Tuhan tu macam percikan Tuhan tu, nur Tuhan, cahaya Tuhan tu, percikan dia dah. Semua tu adalah daripada wahdatul wujud yang telah dipelopori sejak daripada tamadun Yunani dulu, Aristotle, Plato ke apa pun dah. Lepas tu dari tamadun India juga dah. Jadi benda tu lama dah. Mereka mendakwa melalui program NLP ini berdasarkan cadangan dan pengulangan, dan menanamkan idea dalam jiwa dah. Cadai, ule-ule, dan tanah idea dalam jiwa dah. Program mereka yang mereka ajarkan pada orang ramai ini berada di sebaliknya tujuan-tujuan jahat. Kalau tu Yusuf Qaradawi ni lembut edah lah, bukan ulama Arab Saudi dah. Tapi dia pun marah ni nah. Tujuan jahat dan matlamat yang jauh, dan semua ini adalah jenis perang sarah.
Dan mereka bertujuan untuk menyerang fikiran-fikiran orang Islam. Dan itulah yang harus kita berhati-hati untuk menjauhkan diri dari serangan ini. Serangan guna hipnosis, meditasi, yoga. Ini sebenarnya serangan terhadap akidah umat Islam. Lihat Lajnah Fatwa 2009, Fatwa Syabakah Islamiyah jilid 12 halaman berapa ni? 12,201 dah. Jelas bahawa teknik ini boleh menggugat akidah umat Islam. Pada masa yang sama, tidak dinafikan ada manfaat yang terhasil daripada program seperti ini. Namun, ia tidak semestinya diharuskan hanya kerana terdapat manfaat padanya. Samalah seperti arak. Agak tu ada sikit manfaat ni, bukan tak boleh belakang dah. Dan itu sewajarnya program ini ditinggalkan dan terus berpegang kepada yang yakin. Serta meninggalkan yang ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, boleh tak boleh, tinggalkan. Biar yang betul-betul dekat dengan Al-Quran Sunnah. Jauh tu dah, walaupun ulama dia kitab ada gapo dia asal jumpa dia kitab gapo nak dia kitab, jangan main-main dah, bahaya dah. Seperti mana sabda Rasulullah SAW bermaksud, tinggalkanlah apa yang meragukannya kepada apa yang tidak meragukanmu dah. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu dah. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Okey, jalan paling mudah berinteraksi dengan syaitan. Nak berhubung dengan syaitan. Jika pembaca yang beriman telah membaca keseluruhan pembahasan buku ini, dan pada masa yang sama, jika ada di kalangan pembaca yang pernah membaca atau mengkaji mengenai akidah, bagi seorang pengamal sahih, dia baca juga pasal orang-orang ni, akidah pengamal sahih, maka dia akan tahu bahawa ciri-ciri akidah dan amalan kebatinan ini juga adalah teras utama bagi akidah dan amalan mereka dah. Dah. Jadi amalan New Age gapo ni serupa dengan amalan tu ke sahih, pengamal sahih dia. Melalui akidah dan amalan ini, mereka begitu mudah berinteraksi dengan jin dan syaitan yang disangkanya sebagai wali, ahli naubah atau puteri bunian yang datang untuk membantunya. Ini masalah hari dulu kita gak puteri bunian dah. Ahli naubah kalau untuk pondok-pondok ni dah. Untuk wali-wali ahli naubah dan ahli naubah kan padahalnya jin ya. Bahasa Nabi Khadim mai jumpa mereka dah. Bahasa kadang-kadang ya qazah Nabi Muhammad asli berasa jumpa juga dah ya qazah dah. Kenapa? Kerana apa? Kerana ada amalan-amalan tertentunya serupa dengan New Age ni, serupa dengan ada yoga, meditasi dan seumpama tu. Dia main perasaan, dia main hipnosis dengan apa dia? Main pukar diri sendiri ke pukar orang lain dah. Ia boleh hadir dengan pelbagai bentuk, sama ada melalui mimpi, melalui pertapaan yang mendalam dah. Tapa dalam ni akan mari habis halusinasi dia. Pertapaan yang mendalam sehingga mencapai separa sedar, trans. Ni masalah tu. Ya separa sedar ni, dia khabar tak khabar dah. Atau menyerunya secara langsung. Ni jadi yaqazah ke apa dah. Padahalnya dia sedar tak sedar dah. Separa sedar. Di bawah ini penulis kongsikan rumusan dari pengalaman temu ramah kepada individu-individu yang pernah mendakwa memiliki khadam. Dan antaranya memiliki beberapa proses dan pengamalan yang hampir sama. Dia buat kajian antara New Age punya amalan dengan apa yang dilamarkan oleh tok-tok bomo ni lah. Pawang hak mana hak ada khada jin gapo ni, tengah tanya cara dia beramal, cara amal gapo dia boleh pegang jin boleh khada. Nah, dia jadi khada jin ke jin jadi khada dia, dua-dua lah dah. Pada mulanya makhluk ghaib ini datang dengan imej orang yang baik-baik. Dah. Makhluk ghaib ini tak jumpa buku tu, dia jumpa macam pakai serba, pakai jubah nah. Datang dengan imej yang baik dengan menawarkan penawar bagi apa-apa penyakit yang dialami oleh ahli keluarga atau apa-apa bentuk yang lain. Bantuan yang ditawarkan itu menjadi realiti dan mujarab. Dah. Antara kebanyakan kesnya mereka akan perolehi batu permata. Ya, tiba-tiba ada batu permata atau dihadiahkan beberapa bahan dan atau azimat. Bahan atau azimat yang boleh menjadi penawar bagi beberapa penyakit. Ini antara cara yang membuka jalan seorang itu boleh menjadi dukun dan bomoh hasil berjaya menawarkan penyakit tertentu. Ada dia tak bomoh ni. Ada bantuan itu dengan cara ada unsur-unsur macam tangkar juga lah. Tidak lama setelah itu, makhluk yang disangka wali itu, masalah kita nampak berjanggut putih macam tak wali dah. Tidak lama setelah itu, makhluk yang disangka wali itu mula akan meminta pelbagai bentuk persiapan, seperti perlu dipersiapkan tempat baginya. Sama ada perlu dihiasi sebuah bilik dalam rumah dengan kain berwarna kuning. Kain berwarna kuning ke apa dah, kadang-kadang disuruh dah. Dan tidak siapa pun boleh masukinya buat satu malam dah. Atau dimintanya untuk membasuh apa-apa alatan yang berada dalam rumahnya dengan cara-cara yang khusus yang telah diajarkannya. Nak basuh benda tu ada cara khusus tu. Itu pun cara-cara khadam jin. Ni orang keturunan teku ni ke apa, kadang-kadang dia nak beranak tu kena tak kain kuning ke apa. Sebenar tu ikut air jin.
Dia sebenarnya dia saka jin ni. Tok nenek dia raja ke keturunan raja dulu, ada lah khedar-khedar dia jin lah. Jadi benda ni kalau kita ikat kerja siapa bila lah keturunan kita, anak cucu kita sendiri beranak tubik dak kena kai kuning kan tak duit tak boleh tubik lah, mas payah nak tubik dah. Tak ada kai kuning tak boleh tubik dah. Sebenarnya Allah kena cubalah. Kalau kita tahu dah kita keturunan ni teku ni ke apa. Tak boleh makan kega ni lah dah. Jadi kita kena usahakan kalau boleh cari berubah lah. Mana boleh berubah tu jangan ni lah guna ada kru gitu lah, jangan guna benda pelik dah. Bomo juga, tapi bomo cara tidak ada unsur perkara supaya lawan jin. Pasal dia duk mendampingi dah keturunan raja lah. Tengku ni ke apa menyebabkan kena tak kakau yang batak jin. Kalau dok ada rik juga ataupun nak beranak tak tobek. Beranak dia kata tak ada kakau ni. Sebenarnya tu ikut era jin lah. Ikut era dia kesedak hati lah, semakin membesar dan keturunan kita tak akan putus-putus di kacau oleh jin ni. Gitulah cerita dia, begitu juga ni nak. Apabila hal itu telah dilakukan, maka amal itu akan dikira sebagai tanda permulaan bagi ikat perjanjian antara manusia dengan jin. Itu tanda ikat dia. Benda-benda pego gapo tu ikat janji dah. Ataupun buat sobilik molek dah. Setelah itu makhluk itu akan memintanya untuk melakukan amalan-amalan tertentu tersebut sebagai rutin mingguan atau bulanan dah. Jika amalan itu tidak dipenuhi, maka jin dan syaitan itu akan mengganggu keluarga dengan pelbagai cara untuk menakutkan mereka dah. Kacau anak beranak keluarga, bukan kacau dia seorang dah. Jika seorang itu memilih untuk bersama dengannya, maka lebih banyaklah kesihatan demi kesihatan yang akan diminta oleh jin dan iblis untuk dilakukan. Tambah sikit molek dah. Mula-mula cuba putih ke apa tak tambah ritual tertentu sehingga semakin jauh lah. Pada mulanya permintaan mereka bersifat umum yang mana ia dilihat tidaklah menyalahi syarak. Tidak menyalahi syarak. Kita tengok mula okey kan. Akan tetapi lama kelamaan apabila mereka telah menguasai seseorang itu dah, sehingga perlu bergantung dengannya, maka di sinilah kesihatan yang lebih dahsyat bakal menimpa kelak dah. Tak lama tu akan jumpa macam-macam lah. Dia akan suruh benda-benda karut-karut dah. Nak sign ni dia dah. Antara kisah yang terkenal yang masih mendapat perhatian ahli sejarah iaitu seorang pengamal ilmu sihir dari England yang menjadi pawang diraja Dr. Muhammad Diraja Britain bernama John Dee 1927 hingga 1609 Masihi. Dia seorang penganut Kristian yang merupakan ahli matematik, ahli astrologi nujum lah, dan seorang pengamal sihir yang banyak mendalami mengenai ramalan dah. Dan falsafah hermetisisme ni dia banyak kaji. Tapo gapo nujum ni. Dia merupakan penasihat politik dan juga pawang kepada Elizabeth I pada tahun 1550 hingga 1570 harap. Malah dia juga yang memilih tarikh pertabalan Elizabeth I. Dikatakan dia sebagai seorang yang berjasa di sebalik penubuhan Empire Britain. Ada gambar John Dee, pawang di Raja Britain. Dulu, raja-raja dulu pero Tok Momo, pero Tok Nujum lah. Gambar, ada gambar ni ilustrasi menggambarkan John Dee sedang melakukan amalan sihir di hadapan Elizabeth I. John Dee memiliki seorang rakannya bernama Edward Kelly atau dikenali sebagai Edward Talbot. Dia juga merupakan seorang pengamal sihir dan menjadi mediator tahdirul arwah. Jadi orang yang boleh sambung, boleh kecil arwah lah, roh-roh dah. Bagi dipinjamkan badannya agar dirasa oleh makhluk gaib. Jadi dia pinjam siapa-siapa medium. Jadi masuk orang tertentu kecil dengan suara jin tu lah yang mengaku roh-roh lah. Dari situlah mereka mendakwa telah mendapat bahasa Enochian yang diturunkan oleh satu malaikat bernama Enochian. Dalam jurnal John Dee menggambarkan bahasa itu sebagai Anglical, Celestial Speech, Language of Angels, First Language of God Christ, Holy Language atau Endemical. Kerana menurutnya makhluk gaib yang berdamping dengan John Dee mengatakan bahasa itu digunakan oleh Nabi Adam semasa di dalam syurga untuk menamakan semua perkara. Ada dah cai kerijal gaib gitulah nah. Ada buah tipu dia dah. Dan Nabi Adam pun guna bahasa dia. Pada tahun 1981 dah, John Dee mendakwa Tuhan telah menghantar malaikat yang baik untuk dirinya berkomunikasi secara langsung dengan para rasul dalam Bible dah. Tuhan yang menghantar malaikat baik nak kecek dengan rasul dalam Bible dah. Rasul ni zaman Nabi Isa pun dah. Dia ada kata macam pengikut dia dah. Dipanggil rasul juga bagi dia.
Pada tahun 1582, dia bersama Edward Kelly yang menjadi medium pendeta akhirnya berupaya menjalin hubungan berkekalan dengan para malaikat tersebut. Hubungan itu berkekal dia dah. Dalam proses mendapatkan ilmu bahasa Enochian, itu dikatakan bahawa makhluk gaib itu tidak memberi kunci terakhir untuk melengkapkan ilmu tersebut. Lama-lama tu tak lesah dah. Dia mai sakut, dia mai tertanya-tanya dah. Dia tak habis ilmu dah. Mereka menyeru dan melakukan perantaraan akan tapi tetap tidak datang sehingga membuatkan John Dee dan Kelly tidak keruan untuk mengetahui rahsia kunci terakhir tersebut dah. Jadi stres. Apalah dia tak royak ni dah. Kunci ilmu dah. Pada bulan April 1587 dikatakan Kelly mendapat arahan dari makhluk gaib tersebut bahawa mereka diminta untuk menukar isteri. Isteri Kelly perlu bersama John Dee dan sebaliknya. Zina dengan bini masing-masing. Sila bini ni. Kerana pada mereka dosa yang akan merosakkan jiwa mereka ke neraka itu mengingatkan ia seperti peristiwa Abraham mengorbankan anaknya untuk Tuhan. Ia beliklah. Dosa. Ia rosak jiwa mereka tu. Mengingatkan ia seperti peristiwa Abraham korbankan anaknya. Ismail untuk Tuhan. Lalu mereka menyangka malaikat mahu menguji mereka dengan perkara yang sama. Lalu John Dee bersetuju. Isterinya Jane yang membenci Kelly. John Dee bersetuju. Aslinya Jane yang membenci Kelly tidak selesa dengan adik itu. Dan lebih-lebih lagi ketika dia sedang hamil lagi. Masa tu tengah hamil dah. Asalnya berlakulah sex magic, pertukaran isteri mereka dah. Selepas daripada itu, malaikat tersebut terus menghilang dan tidak hadir lagi untuk memberi rahsia tersebut juga dah. Hak kata malaikat tak mari pasal dah. Dia tukar dah. Bini orang ni bini dia, bini orang dah. Lalu membiarkan ilmu bahasa Enochian itu tergantung-gantung tidak diakhiri dengan kunci terakhir tersebut tergantung-gantung juga dah. Hasil dari peristiwa menukar isteri itulah menyebabkan John Dee memutuskan persahabatan dengan Kelly pada tahun 1589 dah. Balah lah. Start balah. Dah. Lepas tu ia ada gambar piring sihir yang digunakan oleh John Dee dah. Piring sihir yang digunakan oleh John Dee dah. Beginilah banyak tipu muslihat yang dilakukan oleh golongan jin dan syaitan untuk menjahanamkan manusia. Syaitan akan membina kepercayaan kepadanya sehingga akan menarik seorang itu jatuh ke lembah yang paling hina. Kau jauh dah. Satu lagi peristiwa melibatkan ajaran kebatinan yang menatijahkan si pemangsa merogok anak sendiri. Kerana percaya kepada saranan tukang tilik. Percaya pada tukang tilik dah. Kes ini berlaku sekitar Oktober dan Disember tahun 2018. Bagus lagi ni. Bila seorang pembantu kedai di Singapura telah mendatangi seorang pakar Feng Shui di Malaysia. Feng Shui ni suhu lah. Orang Melayu percaya Cina sama telah lah. Feng Shui di Malaysia, pakar Feng Shui ni pada September 2018. Dan pakar Feng Shui itu mengatakan bahawa dia akan ditimpa kecelakaan dan masih malang. Yang hanya boleh dielak jika melakukan hubungan seks dengan seorang perawan. Nak suruh elok bala ni tak? Sial ni. Nak gomo perawan dah. Pakar Feng Shui itu menawarkan bantuan untuk mendapatkan seorang perawan dengan harga RM2,000. Tapi lelaki itu sebaliknya memutuskan untuk merogok anak perempuannya sendiri yang berusia 11 tahun. Nak elok nasib malah dah. Nak gomo anak sendiri dah. Apa perkosaan anak kandung akibat percaya nasihat pakar Feng Shui dah. Singapura dah. Gambar takat layar pelaporan berita kes kebejahatan pengamal Feng Shui dah. Feng Shui dah. Masuk TV kita Feng Shui dah. Ada ramah gini. Masuk TV kita dah. Walaupun percaya orang Cina, kita boleh percaya orang Cina pun kita jangan duk bodoh TV kita dah. Boboh benda-benda gitu dah. Dia kecil memang yakin lah, hebat lah. Orang Melayu percaya dah. Dia pandai kecil orang Feng Shui ni. Feng Shui adalah salah satu kepercayaan kebatinan dari Cina yang berteraskan amalan tilik nasib. Tidak mustahil bagi pengamal Feng Shui ini memiliki pendamping untuk menasihati pelanggan mereka dah. Dari mana serangan melakukan hubungan seks dengan perawan ini datang jika bukan dari bisikan syaitan untuk menjahanamkan manusia? Bahkan ia boleh menatijahkan sesuatu yang lebih teruk daripada itu. Okey, habis. Lepas tu, hilangnya barok ni. Barok. Itu dalam agama lah. Marah dan bencikan Allah ni. Dalam asas akidah Islam, antara elemen terpenting yang sepatutnya menjadi perhatian kepada setiap Muslim adalah perasaan benci kepada kufuran. Tengok berhala bukan suka dia ni dicuci berhala ni. Walaupun orang dia kita nak balas budi dia, cuba elok lah nak. Benda tu. Yalah, kalau tak sampai kapik pun dia panggil haram ni, tak molek.
Dia nak cuci tempat kita tu, cuci lah masjid kita dah. Dia pemain tupai masjid kita tak pergi pun masjid masjid dia tu dah apa. Berhala tokong dia dah tempat nak apa? Penempatan sementara manja ni. Dia tu automatik lah dia cuci tempat kita dah. Dia masjid kita sebabnya banyak juga orang dia pergi menumpai di masjid kita dah. Tapi tak apa lah, penting macam elok benda gitu. Begitu juga pergi ke Panggil Batu Cave dah. Dulu orang Melayu pergi ramai. Tak ada lagi juga dah. Nak tengok saja dah tempat ajaib dah. Tak boleh pergi. Tak sebawa anak-anak cucu kita tempat gitu dah. Tempat penuh dengan syirik dah. Tempat jin syaitan iblis banyak dah. Tak molek dah. Kita kena ada barak beci dah. Dalam Islam ia dikenali sebagai barak. Barak. Dari sudut perkataan barak bermaksud lepas atau bebas, menjauh atau peringatan pada sesuatu. Menurut istilah pula perkataan barak bermaksud menjauhi, berlepas diri atau bermusuh setelah diberikan hujah dan peringatan terhadap sesuatu yang mengingkari tauhid. Lepas diri jauh dia. Dalam Al-Quran Allah SWT telah meletakkan bentuk keteguhan keimanan pada Allah SWT adalah memulakannya dengan mengingkari kepercayaan tauhid. Kalau kita nak teguh iman, kena ingkar tauhid, kepercayaan tauhid, segala kesesatan dari syaitan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, oleh itu siapa yang tidak percayakan tauhid dan ia pula beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menerangkan syarat sebelum beriman, mestilah barak atau daripada tauhid terlebih dahulu, berlepas diri dia. Boykot dia, benci dia. Tauhid terlebih dahulu, para rasul mengajak manusia untuk mengingkari tauhid pada tauhid. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sungguhnya kami telah mengutuskan di dalam setiap umat seorang rasul yang menyuruh beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara tauhid. Surah An-Nahl ayat 36. Ubudullah wajtanibut taghut. Ubudullah wajtanibut taghut. Itulah. Sementara gerakan New Age pula, ini penuh pula dengan akidah-akidah kufur, lagi taghut yang mengajak kepada pluralisme agama dan campur gaul agama, fahaman cinta kepada semua hidupan tanpa batas, universal oneness. Oneness. Universal lah alien ni. Semua Tuhan dah. Dan mengajar sikap toksik positif. Sikap toksik positif kepada semua manusia dengan ajaran law of attraction. Sehingga kesannya boleh menghancurkan barak dengan bungkusan yang bunyinya indah. Itu persaudaraan sealam dah. Persaudaraan sealam, aura positif dah. Cakra positif semua dah. Law of attraction, tarik ke positif. Kalau kita fikir positif, benda baik akan mari kita dah. Bunyi molek. Tapi adakah tim positif sama? Benda-benda karut dah. Perasaan mengingkari kekufuran ini barak akan terhakis perlahan-lahan dalam hati yang orang beriman. Hasil dari ajaran kebatilan ini menyebabkan semuanya molek okey belaka. Sebagai contoh dalam amalan Reiki, para pelatih akan menekankan bahawa untuk mendapatkan pengaruh tenaga positif, serta hendaklah memberikan cinta kepada seluruh manusia dan menghapuskan kebencian hati kepada siapa pun tanpa mengira agama, warna kulit dan jenis kelamin, dan membersihkan diri dari kebencian yang mereka sebut dengan tenaga positif dia. Kita akan dengari ucapan-ucapan cinta, sayang tanpa batas di atas nama agama yang digunakan secara gulu, secara melampaui batas lah. Seperti penggunaan perkataan Allah sayang. Secara gulu dia. Allah sayang, saya dah. Allah sayang. Bunyi comel lah. Memang motivator memang kena gitulah. Itu kita orang Melayu kalau putih, God love. Itu ke Kristian je ni. Saya ingat dulu duduk Jepun tu. Yang mari dah orang Jepun dah, tapi dia duduk main tu lah. Gana ke bahasa Jepun tu ingat. Tapi nak yang beri cinta-cinta, duduk main cinta sama dah. Walaupun akidah karut marut dah. Nabi Isa tu belah mana manusia. Tapi dia duduk main love macam dah. Secara gulu, secara melampau-lampau, walau bertemu dengan golongan transgender, golongan pondan pun main Allah sayang dah. Atau pondan, mekhanas. Disebut Allah sayang. Berjumpa dengan pandai Hindu dah. Ataupun Allah sayang dah. Pandai Hindu. Sebenarnya betul antara nama Allah SWT Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Namun jangan lupa bahawa Allah juga memiliki sifat murka dah. Allah SWT murka dan mengazab jika seorang itu melakukan kekufuran dan juga perbuatan maksiat. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud,
Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 7. Dan peliharalah dirimu daripada azab yang bukan hanya menimpa orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, dan ketahuilah Allah amat keras azab siksanya. Surah Al-Anfal ayat 25. Benda yang metod Al-Quran ni, sekali bekir, sekali baik, sekali lembut dah, semua tu kena ikut dah. Tak boleh kita main lembut semua dah. Ya, apabila lembut semua, ya ada benda melampau, jadi pluralisme dah. Jadi irja' dah. Jadi fenomena irja' yang boleh berlaku, tak ada sebelah kanan. Jika konsep barak ini tidak difahami dengan sebaiknya oleh umat Islam, maka ia boleh menyebabkan seorang itu mudah bergelombang dengan akidah dan amalan kaum kafir, malah mempertahankannya pula dengan menjustifikasikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang tidak menepati konteks amalan tersebut. Amalan itu amalan Hindu diislamisasikan. Jadi pasu dah tak boleh nak berhenti dah. Tahlil lah program tu amalan Hindu, tapi tak boleh nak berhenti sebabnya diislamisasikan. Masalah kita takutlah yoga, New Age movement ni lah. Asalnya amalan meditasi ni amalan Hindu lah. Amalan Hindu juga tak. Tiba-tiba kita islamisasikan sehingga kita ni terperangkap dengan metod dia sehingga menyesatkan umat manusia dah. Penutup dah, kita penutup adalah sangat-sangat penting bagi Muslim untuk mengenali akidah dan amalan New Age ini, kerana ia merupakan bentuk kekufuran yang menyanggahi akidah Tauhid. Syirik dan kufur itu bukan sahaja berbentuk penyembahan berhala dan mengingkari perintah para rasul sahaja dah. Kita ni syirik tu lah. Minta nak alih nabah tu setengah, minta tak wali dah, minta hajat. Menghinakan diri, merendahkan diri depan tak wali dah. Soalah tak wali dengar tu, tak dengar dah. Tak berasa syirik, ini masalah dah. Ajaran mengingkari tauhid dengan tema cinta dan kasih sayang tidak terbatas ini nak. Melampau-lampau ni bahaya dah. Saya ketuk wali doa lalu dah. Akak jadi Tuhan dah. Kasih sayang tidak terbatas ini juga merupakan akidah kufur yang telah dibaluti dengan terma romantis dan harmoni. Apa yang bahayanya pada New Age ini adalah mereka bersifat missionary yang boleh memiliki pelbagai wajah dan mudah untuk mencair bagi mempengaruhi mana-mana gerakan dan agama ni. Masuk dalam pelbagai agama yang boleh masuk. Semua akidah dan ajaran kebatinan yang ada di seluruh dunia ini digerakkan secara bersama-sama di bawah bumbung gerakan New Age. Dan mereka semua berkongsi dendam kepada akidah Islam, Kristian dan Yahudi. Dalam sejarah menunjukkan mereka telah berjaya mempengaruhi sebahagian tokoh-tokoh agama Islam. Adalah tokoh-tokoh sufi kita nak. Tokoh Kristian dan Yahudi untuk menyerapkan fahaman kebatinan ke dalam agama masing-masing. Seperti dalam Islam, mereka menggunakan atas nama sufi seperti apa yang dibawa oleh Al-Hallaj dengan akidah Nur Muhammad dan Hulul. Sehingga dikembangkan oleh Ibn Arabi dalam ajaran Wahdatul Wujud. Sebenarnya sama je. Iaitu bersatu nak alih, bersatu Tuhan alih sekaligus lah. Tak bertempat tu maksudnya konsepnya hampir sama je dah. Ada falsafah, unsur-unsur falsafah. Daripada Yunani dah, benda ni serap dah. Tamadun dunia dulu akan menyerap, akan mempengaruhi seluruh tamadun, termasuklah tamadun Islam pun. Tamadun Islam pun terpengaruh dengan terjemahan buku-buku mereka ke dalam dunia Islam. Kesan daripada itu, ramailah ulama Islam membangkang dan mengkufurkan akidah yang dibawa oleh fahaman Wahdatul Wujud. Akan tapi sahabat hari fahaman ini sentiasa hidup dan mengancam akidah tauhid sehingga berlakulah konflik tidak berkesudahan sehinggalah ke hari ini. Tapi gitulah. Ada hak lawai, ada hak sangka baik. Sangka baik tu dia tu. Dia dah tengok mungkin memanglah kita nak jatuh hukum tu payah ni. Orang ni betul-betul Wahdatul Wujud atau tidak, betul-betul kafir tidak dah. Tapi bersangka baik pun jangan menyebabkan benda tu dia atas tepi dah. Kemungkinan besar memang kafir, memang asal tu kafir dah. Wahdatul Wujud ke apa dah, nak sangka baik ke apa dah. Tapi setengah ulama ni bersangka baik pada tokoh-tokoh sebab dia tokoh dah. Macam Ibn Arabi ni hebat dah. Ilmu hebat dah, alim kalau kira dah. Dia memang orang jenis juga dah. Jadi disebabkan dia ni dia tulis kitab-kitab yang canggih-canggih, bahasa yang tinggi-tinggi, hebat-hebat tu. Ramailah terpengaruhnya dah. Tak suka, tak logik lah. Dia kata syatahak lah, perasaan dia lah dah. Bukanlah sebenarnya dia beranggap dah begitulah dah. Wahdatul syuhud lah, sebenarnya bukan Wahdatul Wujud dah. Macam-macam anggap kerana bersangka baik dengan golongan-golongan inilah. Kerana ketokohan mereka. Tapi kita kena saja agama kita lagi dah. Jangan kita bersangka baik. Nak tak kafir dia tu nombor dua. Dah tu kita tengoklah hujah mana kuat. Tapi ajaran dia tu masalah tu bersangka baik bapanya dah. Nak terima lagi dah. Nak belik lagi, nak tahu lagi kata-kata kitab dia. Dah tahu kata-kata ulama supaya sesuai dengan Al-Quran Sunnah.
Kita ni Al-Quran Sunnah tak usah kita takwil Al-Quran Sunnah, masalah banyak kita ni. Supaya sesuai dengan kata-kata ulama ni nak. Atau masalah sepatutnya kita kena takwil, kita jangan terima pendapat Ibn Arabi tu, kita terima pendapat Al-Quran Sunnah. Kalau nak ulama tu kalau nampak apa salah tu kita kena takwil kata-kata dia, kalau kita tak sesat je. Memang begitulah berlaku dalam Ibn Arabi ni. Dia takwil kata-kata Ibn Arabi maksudnya mungkin gini. Tapi kan masalahnya orang tak faham macam takwil ataupun masih bengong, terkeliru ke apa, pakar betul pada sodek kan. Jadi sesatlah, kafir. Itulah bahayanya akidah ini apabila berjaya menempel kepada mana-mana gerakan. Maka yang untuk merawat penyakitnya itu bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu, selagi mana masih ada masa, ruang dan peluang, akidah New Age hendaklah dibasmi dari terus tersebar di atas nama sains dan psikologi. Dia guna sains, istilah sains dan psikologi. Oleh itu, dikala ada ilmu Islam yang lain menegur masalah ini, paling kurang ambillah pendirian untuk tawakuf. Pada ada tegur, jangan nak mengatak omong ni, apa dia lah. Ni main buah tu sama kan? Tak lesah dah. Wahabi tak lesah habis dah. Jadi benda tu benda kebahaya dah. Sekurang-kurangnya kita ni tawakuf dulu. Jangan nak amal benda-benda New Age ni. Bagi mereka terlibat dengan mana-mana bahagian dari ajaran ini. Orang terlibat dah. Tawakuf mikir semula dah. Dan inilah kembali kerana ia bukan perkara kecil. Kerana ia melibatkan perkara akidah, iman dan ibadat. Ingatlah kita kepada firman Allah SWT yang telah memisahkan kita dengan akidah dan ibadah orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirin, kalau surah Al-Kafirin ayat 1 hingga 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya. Lakum dinukum waliya. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku dah. Kita mesti berpegang dengan agama kita dah. Kerana iman saya sayang sahabat semua kerana Allah SWT. Moga Allah berkati kita semua. Amin. Akhukum fillah Ahmad Ikram Muhammad Nuh. Habislah kita. Nah. Jadi kita berhati-hati dengan ajaran New Age ni. Tapo NLP dan apa motivator kita. Mereka orang yang baik, orang yang bersemangat, orang yang memberi semangat yang besar. Tapi gitulah benda tu kena baki dah. Benda tu bahaya pada akidah umat dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.